Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah doakan semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat. Baik, untuk slot yang ketiga hari ini, Ustazah nak masukkan bawah tajuk idgham mutajannisain. Tetapi sebelum kita mulakan pelajaran kita, sama-samalah kita berdoa, mohon supaya dipermudahkan dalam kita mencari ilmu untuk hari ini ya. Baik, tanda tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik murid, kita masuk ke bawah tajuk idgham mutajannisain. Baik, sebelum tu kita imbas semula apakah yang dimaksudkan dengan idgham. Maksud idgham ialah memasukkan. Berapa bahagian idgham? Ada 3. Yang pertama, idgham mutamasilain. Kedua, idgham mutaqaribain. Yang ketiga, idgham mutajannisain. Apa yang dimasukkan mutamasilain ialah pertemuan dua huruf yang bersamaan. Mutaqaribain berhampiran. Mutajannisain bersamaan makhraj berlainan pada sifat. Ingat ya murid-murid, apakah beza di antara makhraj dan sifat? Ustazah kena ulang, kena ingatkan selalu. Makhraj ialah tempat keluar huruf, manakala sifat ialah cara menyebut huruf. Baik, kita nak kenal siapakah dia idgham mutajannisain ni murid-murid. Baik, idgham mutajannisain, kita nak tahu ya. Idgham mutajannisain ialah pertemuan dua huruf yang bersamaan pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Ulang balik semula. Apa erti idgham mutajannisain? Idgham mutajannisain ialah pertemuan dua huruf yang bersamaan pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Baik, itu yang dimasukkan dengan idgham mutajannisain. Kemudian yang kedua, kita nak kenal hurufnya dulu ya murid. Baik, jika idgham mutamasilain, huruf pertama ni dia sama dengan huruf yang kedua. Contoh, ba bertemu dengan ba, fa bertemu dengan fa. Sama tak? Sama kan? Bagaimana cara bacaan? Dengan memasukkan huruf pertama, ba yang sukun ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ini disebut sebagai mutamasilain. Kemudian kalau mutaqaribain, berapa pasangan huruf dia? Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ada dua pasangan huruf dia, iaitu qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Ingat ya murid-murid? Qaf, kaf, lam, ra. Kemudian daripada hukum idgham mutamasilain dan idgham mutaqaribain ada juga yang dikecualikan daripada bacaan idgham tersebut. Yang pertama, mutamasilain. Apakah hukum yang dikecualikan daripada idgham mutamasilain? Yang pertama sekali ialah mim bertemu dengan mim. Ialah hukumnya idgham mislain. Yang kedua, nun bertemu dengan nun. Hukumnya ialah idgham ma'al ghunnah. Jadi kita tidak boleh dimasukkan dalam hukum bacaan idgham mutamasilain. Manakala idgham mutaqaribain yang dikecualikan daripada bacaan idgham tersebut ialah bacaan sattah. Contoh, kallabarrona. Kita tak boleh baca kallabarrona. Kita baca kallabarrona. Dekat sini kita kena berhentikan dengan padat dua harakat. Baik, seterusnya
Kita terus masuk pada tajuk ini ya, murid-murid. Iaitu idgham mutajanisain, pasangan huruf dia ada 7. Yang ni banyak ya, pasangan huruf dia. Apa dia? Yang pertama sekali ialah ta bertemu dengan dan ta, to, te, sa, zal, zo, ba dan mim. Baik. Sahaja bagaimana cara nak mengenal huruf yang paling senang untuk menghafal? Ya. Mula sekali. Ta, to, ta, dan, ta, sa, zal, zo, ba, mim. Senang nak ingat ya. Huruf tu kita terbalikkan saja. Ta, to, ta, dan, ta, sa, zal, zo, ba, mim. Ada 7 pasangan huruf dia. Baik. Di antara huruf idgham mutajanisain ini pula kita bahagikan kepada 2 bahagian ya murid-murid. Ada berapa tadi? 2 ya. Kita bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama sekali iaitu idgham mutajanisain kamil. Apa tu? Kemudian yang kedua, idgham mutajanisain naqis. Okey. Pernah dengar tak pengataan kamil dengan naqis? Yang mana yang ini terdapat di dalam idgham ma'al gunnah, yang ini terdapat dalam idgham bila gunnah. Yang ini maksudnya sempurna, kamil. Yang ini tidak sempurna. Ya, ada 2. Baik, kita nak tahu apakah huruf yang dikatakan idgham mutajanisain naqis ni yang tidak sempurna. Ada 1 je pasangan huruf dia ya murid-murid. Apa dia? To, ta. Okey. Baik. Kemudian kita nak lihat bagaimanakah cara bacaan pada contoh yang kita akan baca sama-sama ya. Okey, murid-murid lihat muka surat 10. Kita lihat contoh yang diberi. Misal yang pertama, ta bertemu dengan dal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma. Jangan dibaca qala qad ujibat da. Itu salah ya. Kita sebut huruf ta dahulu, kemudian masuk kepada dal. Kita masukkan huruf ta ke dalam huruf dal, iaitu masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehinggalah bertasydid. Di mana letakkan tasydid tu? Pada huruf dal. Ya. Kemudian kita nak tahu juga bagaimanakah cara makhraj tu. Ta daripada mana? Daripada ujung lidah ke pangkal gigi hadapan. Ta, to. Yang kita baca ta, buka tak nak ya. Ta, to. Okey. Tu misal bagi ta dengan dal. Seterusnya kita buat misal dal dengan ta. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dan bertemu dengan ta. Qad ta. Terus masuk kepada huruf ta. Seterusnya ta bertemu dengan to. Ta, to. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitab. Ya, kita masukkan ta kepada to. Sempurna tak? Sempurna. Ta bertemu dengan ta. Faqala ahadtu bima lam tuhit bih. Ta bertemu dengan ta. Beza yang tadi ta bertemu ta, ini ta bertemu dengan ta. Seterusnya pada misal sa bertemu dengan zal. Au tazrukahu yalhadzalika mathal. Yalhadza, jangan baca yalhazza.
kita masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Yalhadza bunyinya. Seterusnya, zal bertemu dengan zo. Okey. Seterusnya kita lihat pada misal huruf zal, zo. Baik. Contoh ya. Walau annahum idh zalamu anfusahum. Zal, zo. Bagaimana cara nak mendapatkan satu sebutan ni? Zal dengan zo. Yang pertama sekali, ingat tak susah pesan dia? Dengan mensukunkan, mematikan huruf pertama dengan menambahkan satu huruf sebelumnya. Okey, sebagai contoh ya, nak mengenal daripada manakah tempatnya keluar huruf zal, zo. Yang pertama sekali, kita kata tadi dengan mensukunkan, sukun. Ini sa, kemudian dengan menambahkan satu huruf sebelumnya. Tak kira lah huruf apa sekalipun, tapi dekat sini Ustazah letakkan huruf alif. Jadi as. Kalau baris bawah, i. Baris depan, uz. Okey, baru dapat rasa. As, i, uz. Kalau dah tak boleh, maka cara yang kedua dengan mensyaddahkan. Apa dia mensyaddahkan? Dengan meletakkan sabdu. Contoh, sasa, sisi, susu. Jadi kita dapat rasa ya, huruf tu keluar daripada atas hujung lidah ke hujung gigi hadapan. Begitu juga dengan zo. Baik, seterusnya kita lihat pada huruf ba bertemu dengan mim. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Baik, jadi di sini ba bertemu dengan mim, kita kena dengungkan. Sebab apa? Mim itu bertanda dengan syaddah. Mim syaddah ya, hukumnya ialah idgham mislain ataupun wajiban gunnah. Ustazah ulang balik semula. Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kita kena dengungkan. Beza dengan yang lain tadi, tadal, dalta, tato, tota, sazal, zalzo tidak perlu dibaca dengan dengung. Kemudian kita nak tahu bagaimanakah cara bacaan. Hukum bacaannya dulu murid ya. Hukum bacaannya ialah wajib diidghamkan. Apa maksud idghamkan? Iaitu wajib memasukkan bunyi huruf pertama tadi ke dalam huruf yang kedua. Cara bacaan pun sama juga, dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Maksudnya huruf pertama tadi mestilah sukun ataupun tanda mati, dan huruf yang kedua itu ialah bertasdid serta berbaris. Itu cara bacaannya. Baik murid. Baik, sekiranya ada soalan ya, masa break menjawab break nanti, soalannya berbunyi, berikan perbezaan idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Apa yang murid-murid perlu buat? Bila soalan berbentuk berikan perbezaan, dia meminta erti. Ya, ingat tu, meminta erti. Baik, seterusnya kemudian dari segi kita ulang balik semula, idgham mutajanisain tadi ialah pertemuan dua huruf yang bersamaan pada makhraj, berlainan pada sifat. Hurufnya ada berapa tadi? 7. Ingat murid? Ta, to, ta, dal, ta, sa, zal, zo, ba, mim. Ulang balik ya. Ta, to, ta, dal, ta, sa, zal, zo, ba, mim. Okey, itu adalah idgham mutajanisain. Mutaqaribain, qaf, kaf, lam, ra. Dua pasangan saja. Kalau idgham mutamasilain banyak, kecuali mim dan nun.
Kemudian yang dikecualikan dalam hukum bacaan idgham mutaqaribain ialah bacaan saktah. Okey. Baik. Setakat ini saja yang Ustazah dapat bersama-sama di bawah tajuk idgham mutajanissain, dan pesanan Ustazah jangan lupa ya, pelajar-pelajar sila jawab di buku inovatif tajwid muka surat 6 di bawah tajuk idgham mutajanissain, muka surat 7, muka surat 8 dan muka surat 9. Baik, pada muka surat 9 sudah terangkan ya, dikata lengkapkan jadual idgham. Dia dah berikan misal, ada yang diberikan huruf saja, tak ada misal. Baik, contoh yang pertama, misal yang diberi wa qul lahum. Dia minta hukum. Apa hukumnya? Lam bertemu dengan lam, idgham mutamatsilain. Kemudian ba bertemu ba, dia minta misal. Apa misalnya? Okey. Idrib bi'asaka. Qaf dengan kaf. Alam nakhluqukum. Ba mim. Misal yang kita baru belajar tadi, iaitu irkam ma'ana. Seterusnya misal dah diberi laqad taqatta'a, hukumnya ialah idgham mutajanissain. Ta, dia minta misal ialah ahadtu. Zalamtu, zal bertemu dengan za, idgham mutajanissain. Jadi pada jadual tu murid-murid kena jawablah idgham mutajanissain. Bila diletakkan huruf bermakna murid-murid kena mencari misal yang diberi. Kemudian ha bertemu dengan ha, yuwajjihu. Kemudian fa bertemu dengan fa, apakah hukumnya? Idgham mutamatsilain. Selamat menjawab, selamat beramal ya murid-murid. Baik, jadi selamat beramal di mana wajib ke atas kita apabila membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardhu ain, iaitu jadi satu kefarduan yang dituntut ke atas kita membaca dengan betul, membaca dengan tertil sebagaimana dalilnya warattil Qur'ana tartila.